Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita akan tengok yang ini contoh kertas satu lah. Hari ini kita buat satu set insya-Allah. Tapi saya rasa tak banyak sangat lah soalan, boleh lah insya-Allah Okey, nombor satu senang je. Topik dia fungsi kat sini. Kalau kamu tengok fungsi, soalan dia bagi, bila kamu nampak fungsi dia bagi dalam bentuk pemetaan macam ni, langkah pertama apa kamu buat? Kamu tukarkan dia dulu ke dalam bentuk kurungan biasa sama dengan X tambah 4 macam tu kan. Okey. Kemudian soalan kat sini dia bagi GX. Satu lagi dia bagi GF GF X sama dengan X kuasa 2 campur 5X campur 8. Kan? Tapi soalan kat bawah ni dia minta GX. Bila dia minta GX, kita guna kaedah penghapusan. Penghapusan macam ni dia GX sama dengan, kamu tengok ni GX, kat mana kita boleh dapat GX? GX boleh dapat kat sini. Jadi saya akan letak G, sini GF. Okay. Tapi saya tak nak F. F saya tak nak. Bila tak nak F, kita boleh matikan F ni dengan kita letak sebelah dia F songsang. Sebab apabila F jumpa F songsang, dia seolah-olah F bahagi F. F bahagi F mati. Seolah-olah. Kan? Jadi benda ni dah tukar jadi fungsi gubahan. Maksud fungsi gubahan kat sini adalah F songsang akan masuk ke dalam GF. Jadi kita perlu buka GF kita. Dekat mana nak buka? Ada dua tempat yang perlu kita buka. Iaitu yang pertama saya akan buka dekat X kuasa 2 campur 5 X tambah 8. Siapa nak masuk dalam ni? F songsang. Dah ada belum? Belum F songsang. Jadi saya akan pergi buat kat sini F songsang dulu. Jadi Fx sama dengan X campur 4. Jadi F songsang senang saja. Sebab kalau tambah hanya perlu tukar jadi tolak saja. Okey. Masukkan yang ini ke dalam ni. X tolak 4. X tolak 4. Kan? Kembangkan dapatlah jawapan dia. Kan? Kembangkan X kuasa 2 tolak 8X campur 16 campur 5X tolak 20 campur 8. Susun X kuasa 2 tolak 8 campur 5 tolak 3 16 campur 8, 24. Tolak 20, tinggal 4. Ini kita punya GX. Jadi kat sini, formula yang penting kamu kena ingat. Apabila F jumpa dengan F inverse, yang tinggal adalah X. Formula dia. F kalau jumpa dengan F inverse X, jawapan yang tinggal adalah X saja. Betul, kamu tengok kat sini, jadi X, GX dengan GX sama. Formula iaitu kita boleh matikan sesuatu fungsi apabila kita kahwinkan dia dengan dia punya songsangan. Okey, boleh faham ni? Boleh. Ya, okey. Seterusnya dia minta pula, dia kata cari nilai-nilai K dengan keadaan G 2K sama dengan 4K. G 2K kat mana? G. Itu bahaya soalan ni. Bahaya dia kalau kamu salah dekat A, habis dekat sini. Jadi kita kena buat apa? Kita kena masukkan 2K ke dalam G. 2K ke dalam G dekat mana? Ada dua tempat juga. Saya akan buka tempat dia. Kuasa 2 tolak 3 buka campur 4 sama dengan 4K. Masukkan 2K kita. 2K. Kembangkan kita akan dapat 4K kuasa 2 tolak 6K campur 4. Pindah tolak 4K sama dengan kosong. Dia jadi kuadratik. 4K kuasa 2 tolak 6 tolak 4 tolak 10K campur 4 sama dengan kosong. Yang ini kita boleh fakturkan. Sama dengan kosong. Kalau faktur kat sini, kamu ambil kalkulator pun boleh faktur. Kita dapat K sama dengan okay. Saya tak ada kalkulator sebab manual lah. Kan? Kita akan dapat K sama dengan
1/2 dan K sama dengan 2. Kamu boleh tekan kalkulator kan. Saya naikkan akan dapat kat sini 2x tolak 1, sini x tolak 2. Itu saja. Soalan nombor 1 kan. Jadi kat sini kuadratik ni kamu guna kalkulator lah. Digunakan guna kalkulator, markah dia 3. Boleh Zik? Boleh. Boleh okey. Masuk nombor 2 terus kan. Nombor 2 kat sini. Soalan nombor 2 pula. Diberi 5 dan P adalah punca bagi persamaan kuadratik. Yang ni kalau kita beri punca, saya ambil 5 dan P adalah punca. Okay. Persamaan kuadratik dia bagi dalam bentuk macam ni. Jadi kita kena kembangkan dulu. X tambah 3, X tolak 2 sama dengan K X 2. Saya kembangkan kat sini. X kuasa 2, 3 tolak 2 dapat X. Tolak dengan 6 sama dengan KX tolak 2K. Pindahkan X kuasa 2 campur X tolak KX tolak 6 campur 2K sama dengan 0. Susun bagi cantik. X kuasa 2 campur dengan 1 tolak KX. Kemudian sini campur dengan 2K tolak 6 sama dengan 0. Kesimpulan kita kat sini adalah A sama dengan 1, B sama dengan 1 tolak K dan C sama dengan 2K tolak 6. Okay. Kalau buat macam ni, satu cara kita boleh gunakan kaedah formula. Kan? Formula. Macam mana kaedah formula? Formula kita adalah hasil tambah punca ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sum of root sama dengan negatif B per A. Lebih mudah diingat sebab bunyi dia senang. Sorba, product of root, porca. Ini hasil tambah punca, sum of root. Ini hasil darab punca, product of root kan. Hasil tambah punca, kamu pakai HTP biasa ni HDP. Nak hafal dia sorba porca senang. Sor ni maksudnya punca kita yang ini, kita tambahkan. Jadi P tambah 5 sama dengan negatif B ni. Negatif B dapat negatif 1 tolak K per dengan A. 1 tak payah tulis. And A. Kat sini saya boleh pemudahkan equation ni akan jadi P tambah 5 sama dengan K tolak 1. Ini saya boleh buat P tolak K sama dengan negatif 6. Okey. Sini pula hasil darab punca 5P sama dengan C 2K tolak 6. Ini saya boleh pindah belah sini, susunkan 5P tolak 2K sama dengan negatif 6. Jadi kita boleh buat persamaan serentak dengan menggunakan kalkulator pun boleh. Terus kamu akan dapat P sama dengan dan K sama dengan. Pakai kalkulator lah. Kita okay, kamu boleh pakai kalkulator kamu yang kalau warna hitam tu kamu kena pakai yang unknown 2. Unknown 2 kan. Jadi saya akan pakai yang ini 1 negatif 1 dan negatif 6. Lagi 5 negatif 2 dan negatif 6. Dapat jawapan 2 dan 8. 2 dan 8. P sama dengan 2 dan K sama dengan 8. Ini topik melibatkan apa? Punca. Punca kuadratik. Punca kuadratik. Okey. Jadi formula yang penting kat sini kamu kena ingat inilah. Ini banyak pakai ni. Sorba porca. Sorba porca. Okey, boleh? Boleh. Boleh Okay, seterusnya. Nombor 3. Okey, nombor 3 itu tengok soalan nombor 3 itu. Cari julat nilai K jika graf bagi fungsi kuadratik menyilang paksi X pada 2 titik berbeza.
Kan? Bila dia bagi julat, kita tahu julat adalah ketaksamaan. Kan? Jadi kuadratik kita kat situ adalah fx sama dengan k tambah 2 x kuasa 2 tolak 12x campur 2 k tolak 1. Kesimpulan kita kat sini adalah A sama dengan k tambah 2, B sama dengan negatif 12 dan C sama dengan 2k tolak 2. Saya kembangkan. Okay. Dia kata menyilang paksi X pada dua titik berbeza. Kan? Maksudnya kat sini dua punca. Dua punca. Jadi dua punca B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Okey, yang ini yang kita buat lagi. Sekejap, dah azan kita akan berhenti sekejap. Kau boleh cuba sambung Okey. Jadi key kita kat sini adalah benda ni. Menyilang paksa X pada dua titik berbeza kan. Mempunyai dua punca yang berbeza. Jadi kita akan gunakan ni untuk selesaikan soalan ni. Jadi B kuasa 2 tolak 4AC. Jadi saya terus buat kat situ. B negatif 12 kuasa 2 tolak 4. A K campur 2. C 2K tolak 2 lebih besar daripada kosong. Dia kena kembangkanlah kuadratik ni. Ini akan jadi 144 tolak dengan, boleh masuk yang ni dulu pun boleh. Dia akan jadi 4K campur 8 dengan 2K tolak 2. Hati-hati Sini kena hati-hati sikit yang ni sebab dia negatif. Bila dia negatif, kita kena hati-hati sikit sebab dia belum habis cerita lagi. Ada kotak. Ini 4K, 2K, 8K kuasa 2. Dan ini kita akan dapat negatif 8K campur 16K tolak 16. Okay. 144 tolak 8K kuasa 2. Ni 8, 16 tinggal 8 tolak 8K. Kemudian campur 16. Habis? Ada sangkut-sangkut. Sangkut je. 16 lebih besar pada kosong, susun balik kita akan dapat negatif 8K kuasa 2 tolak 8K yang ini 160 lebih besar pada kosong. Okey, yang ini kita panggil dia ketaksamaan kuadratik kan. Ketaksamaan kuadratik kamu kena selesaikan dengan cara mula-mula kita lukis graf dulu. Graf kita tengok ni je bentuk dia A. Tengok A dia. Kalau negatif maksudnya A dia bentuk masam. Okey, kemudian kita akan letak dia punya punca. Sini dan sini. Kita pakai kalkulator lah Pak tu. Kita pakai kalkulator kat sini. Kuadratik. Okey. Negatif 8. Negatif 8. 160. 4 dan negatif 5. Jadi kita kena letak apa dulu? Yang kecil belah kiri. Negatif 5 dan 4. Ini cara dia. Mula tengok bentuk graf. Lepas tu letak dia punya punca. Okey, nak lorek dia tengok kat belakang. Kalau kat belakang ni lebih besar, untuk lorek. Yang ini bentuk graf. Okay, kalau kat belakang ni lebih besar, maksudnya atas. Atas. Kat sini. Jadi kalau tempat ni, jawapan kita akan dapat di antara huruf K, kena letak K lah. Huruf K berada di antara. Di antara apa? Di antara negatif 5 dan juga 4. Ni jawapan kita. Kan? Jadi dah dapat kuadratik ketaksamaan, kena buat graf dulu. Lepas tu cari dia punya punca kuadratik dia, kemudian tengok ni.
Kalau bawah lebih kecil kat bawah. Kalau kat bawah dia dapat dekat kaki dia, jadi dia terpisah jawapan. Okey. Boleh Zik, ingat lagi benda ni? Ingat. Refresh dia. Okay. Kita masuk terus soalan yang seterusnya. Yang ini. Yang ini yang panjang cerita dia teman-teman 6 ni. Kan? Cuma biasa kadang-kadang macam-macam kaedah digunakan. Saya pakai kaedah simple je. Saya akan pilih. Kaedah saya akan pilih. Contoh macam ni. Dia tak tersusun cantik. Saya akan susun dulu. Sebab susun biasanya saya akan susun ikut abjad. Contoh yang pertama ni X bawa ke depan lah. Dia akan jadi X campur 2Y campur Z sama dengan 8. Kemudian bawah dia 2X campur dengan 3Z. Sorry. Tolak Y. Susun dulu. Cantik. Tolak Y campur dengan 3Z sama dengan 9. Bawah sekali 3X campur dengan 4Y tolak Z sama dengan 8. Lepas kita susun, biasanya kalau ada yang single, single contoh yang single kita ada X dengan Z, single. Lebih mudah untuk kita kembangkan dia. Single lebih mudah. Jadi saya biasanya saya akan pilih X lah. Contoh soalan saya pilih X. Bila saya pilih X, saya akan kawinkan ni X ni dengan yang ni. Pak. Kemudian yang ini kita tak pakai 2 dengan 3, susah nak sama. Kita akan pakai 1 dengan 3 pula. Okey. Jadi yang pertama yang ini dengan ni saya akan buat yang ni. Ini. Jadi apa nak buat? Ini 2. Yang ni kena darab 2. Darab 2 kita akan dapat 2X campur dengan 4Y yang ni. Campur dengan 2Z sama dengan 16. Dengan yang nombor 2 ni. Kita dapat 2X tolak Y campur 3Z kaedah penghapusan. Kenapa sangkut internet saya? Sekejap. Okey, sampai kat sini saya akan buat penghapusan. 2X tolak 2X habis. 4 tolak Y akan dapat 5Y. 2 tolak 3 akan dapat negatif 1. Sama dengan 16 tolak 9 akan dapat 7. Ini habis kat sini. Okey, yang sini kita akan buat sebelah dia. Itu trik dia ni, akan buat sebelah dia kat sini. Jadi sebelah ni kita akan buat apa? Yang atas ni dengan yang ini. Jadi maksudnya darab 3. Kita akan dapat 3X campur dengan 6Y campur dengan 3Z sama dengan 24. Dengan yang bawah 3X campur dengan 4Y tolak Z sama dengan 8. Jadi sama kaedah penghapusan. Okey, mati. 6 tolak 4 tinggal 2Y. 3 tolak akan jadi campur 4Z sama dengan 24 tolak 8 akan dapat 16. Jadi dua-dua ni kita boleh buat persamaan serentak. Persamaan serentak. Yang ini dengan yang ini. Okay. Cuma bila yang ini dengan ini kita tengok siapa yang kita nak darab. Jadi saya akan darab tengok yang ini Z single. Single ni akan darab 4. Dan 4 dia akan bawa ke sini. Jadi kita akan dapat sini darab 4 20Y tolak dengan 4Z sama dengan 28. Okey, kat sini sebab negatif dengan positif ni kita akan tambah kaedah penghapusan dia. Habis kita dapat 22Y sama dengan 44. Okey, jadi Y akan dapat 2. Dapat 2Y bawa ke sini. Dia ada susunan je. Ni bawa ke sini kita akan dapat 5 kali 2 tolak Z sama dengan 7. Jadi kita akan dapat kat situ 10 tolak 7 sama dengan Z. Jadi Z akan dapat 3. Y dah dapat.
Z dah dapat. Okey. Kemudian kita akan pergi ke atas. Ini ya. Kata kat sini. Saya akan masukkan dekat yang pertama tadi. X kita tak tahu. 2. Y adalah 2. Campur dengan Z3 sama dengan 8. Okey, jadi kita akan dapat kat sini untuk X sama dengan 8 tolak 7 sama dengan 1. Jadi kita akan dapat jawapan X, Y dan Z. Semua dah. Okey. Boleh ni? Boleh. Ya. Saya nak sambung pakai USB kan. Tengok soalan seterusnya nombor 5. Yang ni banyak kali kita pernah bincang soalan ni lebih kurang, iaitu melibatkan cert nisbahkan penyebut dia 4 markah dia bagi. Jadi kat sini agak mudah juga dalam soalan ni. Okey. Jadi kita tengok dia bagi 2 campur cert 5 per dengan 3 tolak cert 5. Bila kita nak nisbahkan penyebut, langkah pertama kita tahu ini kena pakai conjugate. Conjugate. Jadi kita akan kurungkan siap dulu dan sediakan tempat untuk nak masukkan dia punya conjugate atas dan bawah. Conjugate dia kalau tolak, maksudnya kita akan masukkan tambah sini. Ini pun sama, tambah 5. Kita boleh kembangkan. Yang kita akan kembangkan bawah macam biasa. Sebab yang sama kita akan gunakan formula A campur B. A tolak B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2 yang kat bawah ni lah. Okay. Yang atas kita kembang macam biasa. Okay. Jadi kat sini kita akan dapat sama dengan 2 kali 3 akan dapat 6. Tambah 2 cert 5. Tambah dengan 3 cert 5. Cert 5 darab cert 5 akan jadi cert 5 kuasa 2. Cert 5 kuasa 2, 5 je tinggal. Dia mati bila cert jumpa dengan cert. Okay, yang bawah kita pakai formula ni akan jadi A kuasa 2, 9 tolak dengan B kuasa 2, 5. Kan? Dan jawapan kita dapat itu 6 campur 5, 11. Campur dengan 2 campur 3. 2 campur 3, 5 cert 5. Kan? 5 cert 5 per dengan 4. Okey, macam ni dah okey dah. Ataupun kalau kamu nak buat seterusnya, boleh lagi kita pecahkan jadi 11 per 4 campur dengan 5 per 4 cert 5. Okey, tapi biasanya saya galakkan pelajar jawab sampai takat ini saja cukup. Untuk menisbahkan penyebut. Okey? Ini kena ingatlah. Okey, kita masuk seterusnya kat sini. Bahagian ini soalan ni kamu tengok 6 markah, nampak macam pendek. Jaga-jaga soalan ni. Bila dia kata apa? Selesaikan persamaan serentak bahaya. Hati-hati kan. Serentak kat sini melibatkan yang pertama log 3 X tambah 1 sama dengan 1 tambah log 3Y. Pertama, persamaan dia. Persamaan yang kedua kat sini adalah log 3X tolak Y sama dengan 2. Okay, kalau kamu tengok, bila log, asas dia okey, sini okey, tak ada masalah. Asas sama, asas pun tak ada masalah. Kan? Cuma bila kita buat persamaan serentak, kan? Tambah dengan tolak, kita tak boleh tukar. Jadi apa saya buat? Saya akan tukar semua log ni kepada bentuk indeks. Sebab bila asas dia sama, dia lebih cantik bentuk indeks. Okay? Bila dalam bentuk indeks, yang pertama, yang ini saya akan kumpulkan log. Dia akan jadi log 3X tambah 1. Tolak dengan log 3Y sama dengan 1. Okay? Hukum log mengatakan kalau tolak, kita boleh tukarkan dia menjadi bahagi. Akan jadi
log 3 X tambah 1 per dengan Y. Sama dengan 1. Okay, kat sini kita boleh log ni, log 3, bila kita pindah ke sebelah, dia akan jadi indeks. Dia akan jadi X tambah 1 per dengan Y sama dengan 3 kuasa 1. Jadi kita dah dapat satu persamaan iaitu yang mana X campur 1 sama dengan 3Y. Okay. Yang ini mudah sikit sebab apa? Dia terus 3 ni pergi sebelah. 3 ni terus pergi sebelah. Dia terus jadi X tolak Y sama dengan 3 kuasa 2. Jadi X tolak Y sama dengan 9. Ini satu persamaan. Yang ini persamaan ni, kita nak buat serentak, kita boleh gunakan sama ada nak pakai kaedah penghapusan boleh, pergantian boleh. Saya pakai pergantian kat sini. Jadi saya akan dapatkan X ni. X sama dengan 3Y tolak 1. Saya masuk kat sini. 3Y tolak 1 tolak Y sama dengan 9. 2Y sama dengan 10. Y dapat 5. Kamu boleh guna kalkulator, tak ada masalah. Yang ini kamu buat macam yang tadi, boleh pakai serentak guna kalkulator pun boleh. Semua saya pakai macam ni lah. Jadi X sama dengan 3, 5 tolak 1, 15 tolak 1, 14. Kita dah dapat jawapan settle. Cuma poin penting kat situ, macam mana kamu kena ingat macam mana log nak tukar ke indeks. Dia mudah je sebenarnya log tukar ke indeks. Cuma ni hati-hati, antara soalan favourite juga yang dijangka iaitu persamaan serentak melibatkan indices log. Okey. Boleh kita teruskan nanti. 7. Okey. Nombor 7 kat sini. Soalan nombor 7 melibatkan, kamu tengok dia ada koordinat lah. Jadi kita tahu cerita dia pasal koordinat. Jadi koordinat kat sini kita ada A, koordinat A kat sini. Ini maksudnya saya kalau sebab kanan tu maksudnya maklumat yang sedang dikumpulkan supaya senang nampak. 1, 0, B, negatif 3, negatif 5. Kemudian dia kata ada nisbah. Jadi AG nisbah dengan BG sama dengan 2 nisbah 3. Okay. Soalan dia, bila dia kata soalan dia, cari persamaan locus. Nak buat persamaan locus, yang pertama kita kena ada simple equation. Persamaan mudah. Contoh macam ni, sangat mudah ni kita akan dapat daripada nisbah ni, iaitu kita tukarkan AG nisbah ni kepada per sama dengan 2/3. Kemudian kita silang, kita akan dapat 3AG sama dengan 2BG. Ini kita panggil dia persamaan mudah. Daripada persamaan mudah ni, nombor 2 kita akan masuk rumus jarak. Biasanya locus melibatkan persamaan mudah dan rumus jarak. Rumus jarak macam mana? Simple. Dia ada bagi dalam senarai formula kalau kamu lupa. Semua saya tulis dia dulu. 3AG sama dengan, jauh sikit sebab ini melibatkan jarak AG dan jarak BG. Okey. Siapa A? A kita koordinat A adalah 1, 0. Koordinat G, locus. Locus koordinat G adalah XY. Ini pun sama. B, koordinat B negatif 3, negatif 5. G, XY. Kita buat jarak. Formula jarak simple je. 3 punca kuasa 2. Ini formula jarak. Kamu hafal je. Kurungan, kuasa 2 tambah X tolak Y tolak. Macam tu. Ni 2 kat depan. Punca kuasa 2. Kurungan, kuasa 2 tambah X tolak Y tolak. Formula dia locus. Apa je? Okey. Kemudian kita isi. Apa kita isi? X kita berapa? 1. Y berapa? 0. X berapa? Negatif 3. Jadi positif 3. Negatif 5. Okey. Kembangkan. Dapatlah semua locus. Kembangkan. Punca kuasa 2. Nak kembangkan, kita kena kuasa 2 kan semua. Bila kuasa 2 semua, kita akan dapat sini 9 kotak. Yang ini kita akan dapat mati set dia.
Jadi yang tinggal adalah kembangkan saja. X kuasa 2 tolak 2X campur 1 campur dengan Y kuasa 2. Yes. Okay. 2 kuasa 2 kembangkan akan jadi 4. Ini akan dapat X kuasa 2 campur 6X campur 9 campur tak muat saya turun ke bawah. Y kuasa 2 campur 10Y campur 25. Tutup balik. Okay, kemudian kita tengok depan dia. 9 dengan 4. Jadi yang besar dah 9. Jadi 4 akan pindah semua ke sini. Okay. Dan kita boleh ambil kalkulator kira terus. Okay. Yang pertama. 9X kuasa 2. 4X kuasa 2. 9 tolak 4. Tinggal 5X kuasa 2. Y pula. 9Y kuasa 2. 4Y kuasa 2. Sama. 9 tolak 4. Tinggal 5Y kuasa 2. X pula. 9 negatif 2. Boleh pakai kalkulator. Ini pakai kalkulator. Betul. Okay. 9 darab negatif 2. 9 darab negatif 2. Kemudian 4 darab dengan 6. Tolak dengan 4 darab 6. Itu dapat negatif 42X. Okay. Y tak ada belah sini. Jadi ini pindah terus. Jadi negatif 40. Okay. Nombor yang dah sekali. Nombor ni 919. 9 tolak dengan siapa ni? 9 campur 25 kita akan dapat 34 kali 4. Tolak dengan 34 kali 4. Kita akan dapat negatif 127. Sama dengan kosong. Itulah cerita dia untuk persamaan locus. Formula tu penting. Persamaan mudah, rumus jarak. Terus selesaikan, kamu akan dapat kosong. Okey, Rik? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, nombor 8. Nombor 8. Nombor 8 kat sini, sebutan pertama bagi satu janjang. Janjang hati-hati ya. Janjang tu dia jadi janjang apa? Geometri. Sebutan pertama, A dia melebihi sebutan kedua. Melebihi maksudnya kita akan tolak dengan sebutan kedua. T2. Sama dengan 2. Ini maksudnya A melebihi 2. Sebutan kedua sebanyak 2. Okay. Hasil tambah ketaktinggiaan janjang geometri. Jadi S infinity dia adalah sama dengan 50. Okay, kalau kita tengok formula. Formula ada T kat sini. Jadi Tn sama dengan ARN tolak 1. Dan formula S infinity sama dengan 1 per 1 pula I. Sorry. A per 1 tolak R. Kan? Sekarang kita terus pergi masukkan formula T2 kat situ. Jadi A tolak. T2 adalah apa? AR. N tolak 1 tak payah. Okay, sama dengan 2. Sini. Yang ini pula dia akan jadi A per 1 tolak R sama dengan 50. Kita kena buat persamaan serentak kan. Ini saya akan keluarkan ni akan jadi A 1 tolak R sama dengan 2. Jadi kamu akan nampak unknown kita kat sini bukan A dengan R. Untuk memudahkan kita unknown kita akan pakai A dan juga 1 tolak R. A dan juga 1 tolak R. Kita akan buat persamaan serentak. Jadi persamaan serentak saya akan pilih ni pergi sini. Jadi A sama dengan 50 1 tolak R. Saya akan masukkan gantikan A ni. A ni sekejap. Saya rasa lagi senang saya gantikan 1 tolak R. Okey. Potong-potong. 1 tolak R saya ganti dengan A per 50. Lagi mudah. Jadi A sini saya gantikan dengan A per 50 sama dengan 2. Saya bawa ke sini A kuasa 2 sama dengan 100. Dapat A sama dengan 10. Dia lagi mudah lah. Okay, masuk A ke dalam ini.
Jadi 10 per 1 tolak R sama dengan 50. Jadi kita akan dapat kat sini 1/5 sama dengan 1 tolak R. Jadi R kita akan dapat 1 tolak 1/5 sama dengan 4/5. Okey, dapat jawapan itu. Boleh? Boleh. Okey. Tengok seterusnya dia jaga dia jaga ni. Sama serentak ni dia jaga. Okey, nombor 8. Nombor 9 pula. Nombor 9 antara topik yang agak menarik kan, memang ramai yang target, tapi saya rasa soalan yang saya bagi kamu ni basic. Cuma bila faham basic, apa-apa soalan pun yang berkaitan dengan bulatan ni insya-Allah boleh buat. Faham basic dulu kan. Okey. Sebab apa? Bulatan ni dia ada kawan dia ada kaitan dengan apa? Kaitan dengan segitiga. Segitiga kena ingat segitiga. Bila segitiga dia boleh pergi macam-macam. Dia boleh pergi 3 perkara. Yang pertama Pythagoras theorem, kemudian trigo, kemudian penyelesaian segitiga yang form 4. Dia ada kaitan tiga-tiga tu. Okey, bulatan biasalah panjang lengkok, luas sektor macam tu. Okey. Label dulu. Diberi kat sini bahawa jari sektor 10. Jadi sini 10. Jadi sini pun akan jadi 10. Okey. Kemudian dia bagi nisbah kat sini OQ. Kita tukarkan nisbah macam tadi kepada bentuk pecahan. Jadi OQ per dengan OA sama dengan 3/5. Jadi kita ada OA. OA kita 10 juga. 10. Jadi OQ per 10 sama dengan 3/5 potong. Jadi kita akan dapat OQ kita 6 kat sini. Kita boleh label. Sini 6. Di sini 4. Okay. Jadi bila kamu dapat benda ni, kamu kena trigger terus kat kepala otak kamu. Kamu tengok benda ni, kamu nampak tu segitiga bersudut tegak. Jadi automatik dia jadi apa? Pythagoras theorem. Sifar Pythagoras theorem yang paling simple kamu kena ingat iaitu 6, 10. Siapa? 6, 8, 10. 6, 8, 10. Dia datang dari mana? 3, 4, 5. 6, 8, 10. Dia boleh jadi kalau dah 3, 9, 12, 15. Ni yang simple. Okey. Sampai sini dia minta apa? Sudut AOB. Jadi sudut AOB ni sudut theta kita ni. Kita boleh buat dengan menggunakan apa? Trigonometri. Jadi A saya keluarkan segitiga tu. Dekat tempat sini 6, sini 10. Sini 8. Jadi kita boleh pakai apa benda pun boleh buat. Tak ada masalah. Jadi sudut kita pakai theta kejap. Jadi saya pakai tangent. Theta sama dengan 8/6. Jadi theta sama dengan tangent -1, 8/6. Okay, sebab dia nak dalam rad, kita terus tekan kalkulator mod dia rad. Mod pastikan mod rad. Kita pun boleh tekan shift tangent ya. Shift tangent 8/6. Okey. Dapat 0.9273. Tekan kalkulator terus. Okey. Bila kamu dah labelkan benda ni sebagai theta, theta boleh pakai. Kalau tak label, kamu kena tulis jawapan dia AOB semula. Okey. Ini nampak. Sebab tu saya kata topik bulatan ada kaitan dengan segitiga. Soalan seterusnya. Dia minta apa? Luas kawasan beloret. Luas kawasan beloret, idea dia simple saja. Untuk B. Tengok ni, kawasan ni. Saya tulis idea dia simple je. Luas sama dengan luas semua tolak dengan luas segitiga. Luas semua kita perlukan sudut. Kita dah ada sudut kita. 0.9273. Kita ada jejari. Jejari pun ada 10. Untuk luas segitiga, kita perlu ada panjang dan lebar. Dah ada semua. 6 ni 8. Semua dah ada. Ya, kita masukkan dalam formula saja. Untuk formula luas sektor 1/2
R kuasa 2. 10 kuasa 2 theta. Sini tolak dengan segitiga. Segitiga 1/2 darab panjang darab dengan lebar. Ambil kalkulator, kamu tekan saja semua, akan dapat jawapan terus. Okey, tekan. 50 darab dengan 9273. Kemudian tolak dengan 3/8. 22.365. Macam tu. Cuma kat sini formula dia simple je. Cuma dia kena ingat. Dia kalau kamu buat soalan, walaupun dia complicated macam mana pun, kamu kena ingat. Mungkin dia melibatkan Pythagoras theorem, trigonometri atau penyelesaian segitiga. So, topik apa ni? Bulatan. Okay, Zik, boleh? Boleh. Okay. Masuk seterusnya nombor 10. Yang ini trigonometri ni ramai yang terceduk bila soalan ni. Yang ini 2 sek kuasa 2x campur dengan tan kuasa 2x sama dengan 2 sek x. Okay, ini formula. Formula banyak. Jadi kita tengok. First sekali bila ada kuasa 2, perhatikan kuasa 2 ni, dia mesti gunakan identity. Identity ada 3 kan. Sin kuasa 2 theta, pakai A kan. Campur dengan cos kuasa 2A sama dengan 1. Kemudian sek tan tolak dengan tan kuasa 2A sama dengan 1 juga. Kemudian cosec cot sama dengan 1. Ini kita panggil dia identity. Daripada identity, contoh bila nak selesaikan soalan ni, kamu tengok ini sec, ini tan. Jadi apa idea kita? Tan ni kena tukar kepada sec. Dan kita boleh tukar tan kepada sec kuasa 2. Kita pakai formula apa? Tan sama dengan sec kuasa 2 tolak 1 sama dengan tan. Buat saya pindah. Jadi saya gantikan kat situ jadi 2 sec kuasa 2x campur dengan, masukkan sec kuasa 2x tolak 1. Okey, sama dengan 2 sec x. Ni kamu buat je. Soalan ni dia panjang sebenarnya, 6 akar. Yang ini kita jadikan dia kuadratik, macam kuadratik. Contoh dia 2 campur 1 akan jadi 3. Kemudian yang ini panggil tolak 2 tolak 1 sama dengan kosong, kuadratik. Bila kuadratik, kamu boleh faktor, ambil kalkulator boleh. Kita akan dapat 2 jawapan bila kita faktorkan kuadratik kan. Okay. 3 negatif 2 1 boleh pakai kalkulator. Tiga negatif 2 dan negatif 1. Kita dapat negatif 1/3 dan 1. Okey. Bila nak tekan kalkulator, sec tak boleh. Kita kena tukar jadi cos. Sec adalah 1/cos. Jadi 1/cos sama dengan negatif 1/3. Jadi cos x sama dengan negatif 3. Ini tak ada masalah. 1 terbalik macam mana pun tetap akan dapat 1. Okey. Jadi kamu kena ingat dalam trigonometri. Ini benda penting juga ni. Iaitu untuk cos dan juga sin, nilai dua-dua ni mesti berada di antara negatif 1 dengan 1 je. Nampak? Dia tak boleh lebih. Kalau lebih pada jadi 1 point something pun tak boleh. Paling tinggi 1. Paling rendah negatif 1. Untuk cos dengan sin. Jadi kat sini bila kamu dapat cos negatif 3, yang ni sebenarnya kalau kamu tekan kalkulator biasa akan dapat net error ataupun dia tak boleh selesai. Ini biasa sebab memang benda ni tak boleh. Kita panggil dia tidak tertakrif.
undefined. Okay. Tapi yang ini boleh. Cos 1 boleh. Jadi cos 1 paling mudah. Cara dia kalau cos melibatkan 1, negatif 1, kosong, paling senang kita pakai graf. Nampak? Kalau hafal graf dia, yang ini 1. Jadi tempat dia kat mana? Dekat kosong dan juga sini. Iaitu 360. Sebab tu jawapan kita akan dapat X sama dengan kosong dan X juga sama dengan 360 darjah. Ini cerita pasal trigonometri. Okay. Cuma soalan trigo ni macam ni lah. Kalau kamu jumpa apa-apa persamaan untuk penyelesaian, solve, selesaikan, tengok formula. Ambil formula kat depan, letak kat depan kamu. Koyak formula tu letak. Jadi kamu kena tengok. Sambil buat, sambil tengok. Sambil buat, sambil tengok. Okay. Cuma kita target tak adalah soalan penyelesaian. Mungkin soalan melibatkan lakaran graf. Ya Allah ada. Okay. Nombor 10. Kita pergi terus nombor 11 di sini. Soalan nombor 11 adalah berkenaan dengan dia bagi kat situ cari kecerunan tangent bagi lengkung. Dia bagi lengkung dia y sama dengan x tambah 1 per x tolak 2. Okay, pada titik dengan keadaan garis tangent itu menyilang paksi y. Menyilang paksi y pada titik dengan keadaan garis tangent itu menyilang paksi y. Bila dia silang paksi y kat mana? Menyilang paksi y berlaku bila x sama dengan kosong. Itu tempat kat mana dia menyilang paksi y. Okay. Jadi apa dia nak? Dia nak kecerunan tangent. Dia ada formula dia. Kecerunan tangent. Apa formula kecerunan tangent? M tangent adalah sama dengan dy dx. Kita buat pembezaan kat sini. Ini kita panggil dia kecerunan tangent. Okay. Jadi saya terus buat dy dx kat sini ada bahagi kita kena buat dalam bentuk uv. Jadi kita ambil formula dulu. Kalau y sama dengan u per v, dy dx sama dengan v du dx tolak dengan u dv dx per dengan v cos 2. Okey, ini formula dia yang kita akan buat. Jadi seolah-olah kita buat u let u sama dengan x tambah 1, v sama dengan x tolak 2. Jadi d saya buat. Saya akan jarak sedikit jarak sedikit sebab kita ada nilai nak masuk. Du sama dengan 1, bezakan ni. Dv sama dengan 1 juga. Gantikan kosong masuk untuk u. 1 juga. Gantikan kosong masuk untuk x. Negatif 2. Baru masuk dalam formula. Jadi dalam formula kita akan dapat dy dx sama dengan v du ni cross. Negatif 2 darab 1, negatif 2. Tolak u dv ni cross. 1 kali 1, 1. Per dengan v cos 2 yang ini. Jawapan akan dapat negatif 3/4. Yang ini adalah kita punya M tangent kita adalah negatif 3/4. Markah dia 4. Kamu kena ingat M tangent adalah merupakan apa? Dy dx. So tu kadang-kadang nama lain bagi dy dx adalah fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan. Okey. Tengok lagi dia terusan. Terusnya nombor 12 Okey, nombor 12 kat sini. Cari persamaan bagi lengkung yang mempunyai fungsi kecerunan. Nampak? Dia pakai kat sini. Fungsi kecerunan. Apa fungsi kecerunan? Fungsi kecerunan adalah dy dx sama dengan 4x kuasa 3 tolak 9x kuasa 2 tolak 8x. Okey. Dengan keadaan lengkung itu melalui titik 2, negatif 12. Okay, soalan dia cari persamaan lengkung. Kita ada formula untuk persamaan lengkung.
persamaan lengkung Y sama dengan pengamiran dy dx. Ini formula untuk persamaan lengkung. Okey, jadi kita kena buat pengamiran lah kat sini. Kita buat pengamiran Y, pengamiran 4x kuasa 3 tolak 9x kuasa 2 tolak 8x. Okey, kita kamirkan dia. Dia akan jadi kotak 4x kuasa 4 per 4 pengamiran. Tambah 1 turun bawah. Tolak 9x kuasa 3 per 3 tolak 8x kuasa 2 per 2. Turun. Nombor dia letak kat belakang, tak ada nombor lah. Dia tak ada nombor. Alamak, saya lupa pula satu lagi. Sebab dia tak ada nombor, iaitu kena tambah C. Tinggal pula tambah C. Okay, simplify benda ni, kita akan dapat Y sama dengan X kuasa 4 tolak 3X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2 campur C. Sebab tu guna koordinat ni. Koordinat ni kita gunakan untuk apa? Nak cari C. Masukkan ni Y ni X. Masukkan Y kita negatif 12. X ni 2 kuasa 4 tolak 3. 2 kuasa 3 tolak 4. 2 kuasa 2 campur C. Kita akan dapat C kita. Kita kira 2 kuasa 4 adalah 16. Tolak dengan 3 kali 8, 24. Kemudian tolak dengan 4 kali 4, 16. Kita akan dapat negatif 24. Masuk ke sini akan dapat campur 24. Jawapan C kita adalah 12. Jangan tinggal macam ni sebab soalan nak persamaan. Dia tulis semula Y sama dengan X kuasa 4 tolak 3X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2 campur 12. Perhatikan satu-satu keadaan dia. Formula yang penting kat sini adalah kena faham apa yang dimaksudkan dengan fungsi kecerunan dan persamaan lengkung. Formula untuk persamaan lengkung, equation of the curve. Ini kamu akan belajar sampai kamu masuk peringkat seterusnya nanti kan. Metrik pun akan belajar benda sama. Okey, itu soalan nombor 12. Boleh ke Zik? Boleh follow? Boleh. Boleh. Kita teruskan nombor 13. Nombor 13. Kita dah masuk bahagian B. Soalan panjang. Memang tak muat lah. Tak muat lah saya pakai kertas lah kat sini. Soalan panjang kat sini. Nombor 13 ni kamu tengok cerita pasal apa. Okay. Diberi bahawa, nombor 13 kan. Diberi bahawa fx kan. Fx sama dengan fx sama dengan 2x tolak dengan k. Okay, 2x tolak dengan k sama dengan bukan sama dengan gx pula sama dengan 1 tolak hx. Okay. Seterusnya cari nilai h dan k jika dia kata kat situ untuk A G5 sama dengan negatif 14. Okay. Manakala GFX sama dengan 10 tolak 6x. So cari nilai h dan nilai k. Okay. Jadi kat sini apa yang kita perlu buat? G5 boleh, mudah. G5 ganti je. G5 maksudnya X ni ganti dengan nombor 5 akan jadi 1 tolak dengan 5H. Sama dengan negatif 14. Jadi negatif 5H sama dengan negatif 14 tolak 1. Negatif 15. H akan dapat 3. Okay, dah selesai H. Sekarang kita akan buat ni pula. GF. GF maksudnya F masuk dalam G. F masuk dalam G. Okay, saya akan buka.
1 tolak dengan H buka. Siapa yang masuk? F yang masuk. 2X tolak K. Kemudian kita dah boleh gantikan. Siapa dia bagi GFX ni? GFX ni dia kata dia bagi 10 tolak 6X. Dia letak kat sini. Kat sini boleh, kat sini boleh. Mana lah 10 tolak 6X. Okay. Cuma kena ingat H kita dah ada. H kita dah ada 3. Okay. Saya akan gantikan 10 tolak 6X. 1 tolak 3. 2X tolak K. Okay. Sekarang saya boleh kembangkan. Kita akan dapat 1 tolak 6X campur dengan 3K sama dengan 10 tolak 6X. Saya simpulkan kat sini. 3K tinggal. 6X tolak dengan 6X habis. 10 tolak 1 tinggal 9. Jadi kita akan dapat K sama dengan 9 per 3 dapat 3. Jadi sebab soalan nak H dan K kita tulis. Jadi sebab itu H dapat 3 dan K pun dapat 3. Ini hanya menggunakan fungsi biasa je. Tak ada masalah apa. Jadi saya akan pergi tengok soalan B pula. Jom tengok. Tarik soalan B. Okey, soalan B ni sebenarnya dia ada bonus dia. Tengok. Soalan B ni dia bagi kat situ cari nilai-nilai bagi M jika F negatif 1 M tolak 2 sama dengan 3 per M. Ini kamu kena ingat tadi kita ada buat fungsi. F dia tak boleh jumpa F negatif 1. Kalau dia jumpa dia mati macam tu. Dia seolah-olah F bahagi F. Yang tinggal ni je. Sebab dia tinggal ni dia jadi kuadratik. Kita naikkan saja. M tolak 2 sama dengan 3. M kuasa 2 tolak 2M tolak 3 sama dengan 0. Ambil kalkulator, boleh tekan je faktor dia. Jadi kita akan dapat M sama dengan kalkulator faktor. 1 negatif 2, negatif 3. Jadi kita akan dapat M negatif 1 dan M kita 3. Okey? Kita tu dapat 2 jawapan. Maksudnya 2 markah itu bagi. Yang B ni. Tengok C pula. Apa soalan C? C dia kena lakarkan graf. Kamu kena buat lakaran graf. Jadi nak lakarkan graf. Tengok. C. Lakar graf. Lakarkan graf Y sama dengan modulus GFX. Untuk X berada di antara negatif 1 dan 3. Okey. Ini kita panggil dia graf modulus. Dan siapa GFX ambil masuk. Y sama dengan modulus 10 tolak 6X. Okey. Jadi nak buat graf modulus, dia ada teknik dia. Yang pertama, teknik dia, kamu hanya perlu buat 5 kotak macam ni. Satu, 2, 3, 4, 5. Iaitu X dan Y, itu 4 koordinat. Koordinat yang pertama, kamu kena cari pintasan dulu. Pintasan maksudnya kalau X kosong, berapa Y. Kalau Y kosong pula, berapa X. Kemudian lagi 2, julat dia. Negatif 1 dengan 3. Yang ni cari. Dah boleh buat graf. InsyaAllah. Okay. Jadi memula X kosong, tutup X. Jadi kita akan dapat apa? X kosong kita akan dapat 10. Kemudian Y pula kosong. Y pula kosong kita buat. X, saya pindahkan. Kita akan dapat ni terus 6X. So, modulus dengan kosong mati. 10. Jadi X sama dengan 5 per 3. Saya akan letak sini 5 per 3.
Kemudian kita masukkan pula negatif 1 pula. Negatif 1. Y sama dengan 10 tolak 6 kali negatif 1. Jadi kita akan dapat kat sini 10 campur 6. 16. Dapat 16 kan. Kemudian 3 pula kita buat. Y sama dengan modulus 10 tolak 6 kali 3. Kita akan dapat negatif 8. Sebab dia modulus, dia akan jadi 8. Okey, dapat ni. Terus boleh buat paksi. Buat paksi dulu. Mana pembaris saya ni? Pakai kertas Saya pembaris tak jumpa. Okay, Yang pertama 0, 10. Kita tengok 0, 10. Paling tinggi ada 16. Jadi kita kena 10 tengah-tengah bajet lah. Jadi saya letak sini 10. 0, 10 pangkah. Dan kemudian 5/3 kosong. 5/3 ni 1 poin lebih. 1 poin lebih je 5/3. Jadi kita tak payah jauh-jauh sebab kita 1, 2 sampai besar pun 3 pun lebih kurang. Jadi ambil sini 5/3. Ini dua-dua ni pintasan dengan pintasan ni biasanya kita sambungkan terus garis lurus dia jadi graf. Sambung. Dan biasanya saya akan sambung lebih. Sambung lebih. Terus sambung lebih. Kenapa sambung lebih? Sebab kita tahu kita ada orang lebih lagi. Ini negatif 1, 16. Jadi kita boleh buat titik. Sini 16. Titik. Sini negatif 1 macam tu. Okay. Tinggal seorang lagi. 3 dan 8. 3 dan 8 biasanya kita akan pantulkan. Pantulkan graf ni, pantulkan. Pantul lebih kurang, pantulkan. Okay. Dekat 8. Lebih kurang. 8. Kau pantulkan je. Sampai situ je. Dah. Macam tu. Buat turun lah. 3. Siap lah. Jadi cara kita buat, melakarkan graf modulus. Kena ingat cari pintasan, kemudian dia punya julat letak. Okey, mula-mula plot pintasan dulu, sambung, kemudian tengok dia punya cabang ni. Dia mesti ada pantulan berlaku untuk graf modulus. Okey, lakar graf ni, semua ni akan dapat 8 markah lah pada awal lah fungsi tu. Boleh ikut je Boleh? Okey. Boleh. Terus tengok soalan nombor 14. Wow, ini dahsyat ni, koordinat koordinat. Okey, koordinat. Okey, untuk koordinat kat sini saya akan buat pakai gambar rajah ni. Saya tak payah lukis semula gambar rajah. Okey, sekarang kita tengok. Dia bagi kat situ. Rajah 2 menunjukkan sebuah segi 4 selari. Okey, segi 4 selari yang ini segi 4 selari kita highlight. Ini segi 4 selari ni. Okey, baik. A ialah titik 26 dia dah bagi. Persamaan garis lurus OA, OC, CE masing-masing semua dia dah bagi kat gambar, tak masalah. Kita cek yang mana, kalau tak ada kita isi. Garis serenjang. Ini serenjang, maksudnya bila serenjang kita boleh gunakan formula serenjang untuk buat persamaan nanti. OC pada titik D. Okey, soalan dia berarti. Titik D, mana titik D? Ini kita tengok titik D. Titik D adalah pertemuan antara garisan ini dan garisan ini. Itu titik D. Ini kat sini, untuk nak cari titik, biasanya titik persilangan kita kena buat persamaan serentak. Siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah AD dengan OC. AD dengan OC. Jadi
AD. Saya akan buat AD. Persamaan AD. Persamaan AD tak ada. Persamaan AD kita tak ada. Jadi kita kena apa? Serenjang. Serenjangan siapa? Serenjang dengan OC. Sebab kita ada OC. OC kat situ adalah Y sama dengan 1/2X. Mudah. Jadi kalau serenjang, formula dia, keturunan dia akan diterbalikkan saja. Diterbalikkan akan jadi apa? Ini akan jadi Y sama dengan positif akan tukar jadi negatif. 1/2 akan jadi 2X tambah C. Itu kita panggil formula untuk apa? Berserenjang. Terbalikkan, tukar simbol. Cuma C kita kena carilah dengan menggunakan koordinat yang diberi. Siapa? A. Pakai A. Jadi kita akan dapat 26 tu saya masukkan 6 negatif 2 2 tambah C. Jadi kita akan dapat C kat sini adalah 10. Jadi persamaan kita Y sama dengan negatif 2X tambah 10. Okey. Dan dua-dua ni kita kena buat persamaan serentak untuk dapatkan koordinat. Sebagai koordinat titik persilangan biasanya persamaan serentak. Saya akan gunakan kaedah pergantian saja. Saya terus buat kat sini. Saya samakan terus 1/2X. Okey. Kemudian 10 sama dengan 1/2X campur 2X. 2 campur setengah, 2 setengah, 5/2X. 10, yang kita akan dapat kat situ, X sama dengan 20 bagi 5, 4. Okey, jadi dia dapat X, dapatkan Y. Jadi Y sama dengan 1/2 kali dengan 4 akan dapat 2. Kita terus dapat koordinat untuk D kita kat situ adalah 4, 2. Cara dia. Tengok siapa yang berkenaan buat persamaan serentak. Okey. Kemudian kita tengok lagi. Point titik B. Point B. Titik B. Titik B siapa? Kat mana? Ni. Titik B siapa jumpa siapa? Yang ini jumpa yang ini. Jadi siapa yang berkaitan kat sini? Jom. Kita buat sekejap. Jadi untuk titik B, kita akan pakai AB dengan BC. Yang kita dah ada BC. BC adalah Y sama dengan 3X tolak 15 BC. Okey. Untuk AB belum ada. AB belum ada, kena buat. Bila kena buat, kita tengok. Dia kata selari, maksudnya keturunan dia sama. Selari. Keturunan dia sama. Sama dengan siapa yang ni? Sama. Keturunan dia sama. Jadi saya akan ambil kat situ. Y sama dengan 1/2X tambah C. Ini kena cari C. Koordinat mana? Koordinat 26 juga. Jadi saya masukkan Y dia 6. 1/2. 2 tambah C. Jadi mati 6 tolak 1, 5. C dapat 5. Jadi persamaan kita untuk ini adalah Y sama dengan 1/2X campur 5. Kena buat persamaan serentak dua-dua. Boleh buat kaedah pergantian pun boleh. Nak pakai kalkulator boleh. Kalkulator boleh pakai ni. Contoh pakai kalkulator, saya susun. Negatif 3X campur Y sama dengan negatif 15. Yang ini susun. Negatif 1/2X campur Y sama dengan 5. Kita boleh pakai kalkulator, dapat terus X dan Y. Okey. A1 dia negatif 3, B1 dia 1, C1 dia negatif 15. A2 dia negatif 1/2. B dia adalah 1 dan C dia adalah 5. Kita akan dapat 8, 9 macam. Ni pakai kalkulator. Koordinat apa ni? Koordinat B. Pakai kalkulator pun boleh. Sebab markah dia kan ada 3 markah dia. Kita dah buat soalan serentak. Dan last sekali adalah titik C. Jadi titik C kamu akan nampak. Siapa yang terlibat C?
OC dengan BC. Ini tak ada masalah. Dua-dua ada persamaan dia. Jadi OC, soalan kita adalah Y sama dengan 1/2X. Kemudian BC sama dengan Y sama dengan 3X tolak 15. Ini buat persamaan serentak juga. Terus saya buat macam biasa. Ini saya pakai kaedah penggantian lah. 3X tolak 15 sama dengan 1/2X. Ini kaedah saya tak nak pecahan, saya darab 2 semua. 6X tolak 30 sama dengan X. Jadi tinggal 5X sama dengan 30. Jadi senang kita proses dapat 6. Dan dimasukkan Y sama dengan 1/2 6 dapat 3. Dia automatik dapat koordinat point C kita adalah 6, 3. Kalau masuk macam ni nak exam best lah. Tengok markah dia semua. Dah dapat 8 markah kan. Okey. Jadi maksudnya soalan koordinat boleh ditanya macam ni. Cuma ramai yang target untuk tahun ini koordinat mungkin dia melibatkan hebat. Dia mungkin dibagi dalam bentuk peta ke, kamu tengok nanti. Okey, yang penting idea dia dah ada untuk jawab soalan. Okey. Soalan yang terakhir dalam kertas 1 kita hari ini. Ini dia vektor Vektor. Tengok Dia nampak ke? Ini dia kecil sikit. Okey. Yang pertama kat sini dia bagi maklumat rajah 3 menunjukkan sebuah segitiga OAB. D ialah titik tengah, itu penting. D titik tengah kita tanda dia sama besar. Titik tengah. Titik C berada OA dengan keadaan OC. Ini lagi. OC sama dengan 4/7 OA. Sekarang kita cek apa kita ada. Kita ada OA. OA dia bagi 7X. Kita dah boleh gantikan kat situ. Jadi OC 4/7 7X. Jadi OC akan dapat 4X. Dan OC akan dapat 4X. Saya dah buat ni. OC ni 4X. Jadi balance kita CA adalah 3X. Banyaklah kat situ. Okey. Seterusnya dia bagi kat situ, ungkapkan BC. Soalan A kita adalah A1 BC. BC mudahlah, mana BC? BC. BC sama dengan BOOC. BOOC. BO lawan arah. Bila lawan arah dia akan jadi negatif 2Y. OC kita 4X. Dia letak 7, dia trik tu. Jangan baca betul-betul. Okey. Nombor 2, dia minta OD. OD mana? OD sini. Jadi kita boleh pakai jalan A ataupun jalan B. Ikut kita. Saya pakai jalan A. Kalau pakai jalan A maksudnya OD adalah OA campur AD. Betul kan? Jadi kita boleh masukkan OA kita ada 7X. Tambah dengan AD. AD separuh daripada AB. Sebab titik tengah. Titik tengah dia separuh. 1/2 daripada AB. Okay. Jadi kita cari AB kejap. Saya akan buat AB kat sini. Jadi AB sama dengan AO campur OB. AO negatif 7X campur dengan 2Y. Masuk kat sini. 7X campur dengan 1/2 negatif 7X campur 2Y. Okey, selesaikan. 7X tolak dengan 7/2. 7 tolak 7/2 kita akan dapat 7/2X. Kemudian Y, 2 dengan 2 mati, tinggal Y sahaja. Kita dapat OD. Okey. Soalan seterusnya, dia ada kaitan dengan A. Tengok kaitan dia. Dia minta kat sini yang pertama adalah
Dia bagi OE sama dengan POD. Jadi OE sama dengan POD. Kita dah ada belum OD? Dah ada. Isi je. Kita akan dapat P 7/2X tambah Y. Okay. Boleh kembangkan 7/2 PX. Pastikan nombor, kemudian pemalar dia, kemudian vektor belakang. Campur dengan PY. Okay. Selesai OE. Okay. Kemudian dia bagi BE. BE sama dengan QBC. Okay. Jadi apa kita buat kat sini? QBC pun dia dah ada. Dia biasanya dia ada kaitan. Saya susun bagi cantik adalah 4X tolak 2Y sama dengan kat sini 4QX tolak dengan 2QY. Okay. Kemudian kita cek soalan. Soalan pertama dia kata ekspreskan OE dalam PXY. Kita dah ada. Terus kita boleh tanda kat sini soalan ini adalah B1. Okay, jadi B2 kat mana? Ini. Tapi ini BE, yes. Kalau dia nak OE, kita kena buat OE menggunakan BE. Jadi saya akan buat OE. Macam mana OE menggunakan BE? Kita buat O nak pergi ke E. Melalui B. Jadi apa OB tadi? OB adalah 2Y. OB 2Y. BE salin semua. Campur 4QX tolak 2QY. Okay. Pemudahkan. X dulu. 4QX. Campur dengan Y kita ada 2. 2 tolak 2Q. Y. Siap. OE dah siap. Untuk P dah siap. Untuk Q pun dah siap. Seterusnya soalan biasanya dia mesti minta nilai P dengan Q. Jadi kat sini kita tahu OE dengan OE sama. Jadi P dengan X dengan X dia mesti sama. Jadi kita pergi tengok X dengan X. X yang ni adalah 7/2P mesti sama dengan 4Q. Kita akan dapat satu persamaan. Y pun sama. Samakan Y. P sama dengan Y kita 2 tolak 2Q. Jadi kita kena buat apa? Persamaan serentak untuk sini. Susun bagi cantik, kita pakai kalkulator saja. Ini akan jadi 7/2P tolak 4Q sama dengan 0. Pindah. Yang ini P campur 2Q sama dengan 2. Jadi kamu boleh pakai serentak, pakai kalkulator terus dapat P dan Q. Sebab dia 2 markah saja. Kalkulator 7/2 kemudian negatif 4 kemudian 0 kemudian bawah dia 1 kemudian 2 kemudian 2 juga. Pecahan Jadi P sama dengan 4/11. Q 7/11. Okey? Dapat jawapan dia kat sini. Panjang tak cerita ni? Boleh ikut kan Zik? Satu. Yang C tu blur sikit. Yang C ni. C. Okay. Yang C ni biasanya kalau kita dah dapat OE, yang ni kamu nampak ini OE. Okay. Yang ini pun OE. Nampak? Jadi OE dengan OE mesti benda yang sama. Bila benda yang sama maksudnya X dia mesti sama dengan X ni. Itu yang saya keluarkan 7/2P sama dengan 4Q. Tapi jangan tulis X dah. Kita maksudnya X dengan X dia mesti sama. Itu saja. Okay. Sama juga dengan Y. Itu kita panggil dia kaedah perbandingan. Kita bandingkan saja. Jadi P sama dengan 2 tolak 2Q. Dapat 2 persamaan ni.
kamu bentukkan dalam bentuk ABC ni. ABC ni senang, kita boleh tekan kalkulator terus. Boleh Aziz? Faham? Ya, faham. Okay. Boleh insyaAllah. Itu lebih kurang lah untuk malam ni kertas 1. Kan? Kalau kamu ada apa-apa nak tanya nanti kamu boleh WhatsApp saya. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi sekali untuk kertas 2 pula yang saya target lah. Soalan-soalan yang saya target. Okay? Boleh Aziz? Boleh, boleh. Ya, kita untuk malam ni sampai sini dulu. Terima kasih Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu.